Tentu. Zah, saya dah dapat panggilan daripada producer ni. Yes. Dia kata Abang Apek dah ready. Jadi kita intro sekali lagi. Kita nak buat intro je tadi juga. Daripada pentas Maya TV Sufi, kita bawakan juzuk pertama komedi di dunia seni Malaysia. Abang Saiful Apek akan bawakan khas ke pentas Maya TV Sufi. Assalamualaikum. 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 Bos. Dia ada cara dia. Assalamualaikum. Macam atas pentas tu. Ya, dia macam tu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bang. Ya, waalaikumsalam. Dengar tak? Penuh ketenangan malam ni, bang. Dengar tak? Dengar, alhamdulillah. Clear. Waalaikumsalam. Alamak. Waalaikumsalam. 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 Kita dah 5 kali ni waalaikumsalam ni. Waalaikumsalam. Dengar ke? Dengar. Saya bagi salam 2 kali je, dengar ke? Bos jawab 5 kali. Dengar Dia bagi lebih, Jelas, terbaik. Okey bang. Ya Allah. Alhamdulillah. Bang okey bang, hari ni okey? Alhamdulillah. Terima kasih kerana atas kesudian. Ya? Abang okey hari ni Terima kasihlah kerana sudi meluangkan masa bersama dengan tvsufi.com. Kita santai-santai lah sembang malam ni. Boleh bang? Tak, delay kot. Ya tu. Saya rasa macam tu juga. Saya akan cakap juga, abang akan dengar mungkin lepas minit kot. Waalaikumsalam. Okey, salam dah jawab betul. Alamak. Mungkin Abang Apek ada masalah line sikit kot. Ya tu. Tak apalah, awak interview saya je lah. Sementara tu tak? Ada satu lagi saya rasa, program TV Sufi. Yes. Allah, tertinggal nasib baik Firdaus bagi tahu. Alright. Satu lagi, info tvsufi.com. InsyaAllah bukan sahaja selawat ataupun House of Flag ini kita buat, bukan saja kita membawa kempen jaga muafakat, jaga komuniti sahaja, tapi kita ada satu lagi program atau kempen tabung infak Jumaat, di mana kita boleh berinfak lah. Kalau kita ada duit lebih ni, kita bagi infak di setiap hari Jumaat di mana-mana NGO ataupun mungkin bila kita interview dengan Abang Reza tadi, saya teringat mungkin dengan cara korang join install apps tersebut, anda cari mungkin bukan sebagai penerima sumbangan, mungkin anda boleh jadi penyumbang kat situ juga. Itu adalah antara kempen menarik lah untuk kita buat sebagai tabung Jumaat ni kan. Ataupun Pindah bagi info, kemaskan sikit boleh tak pasal tabung infak Jumaat ni? Betul tak apa yang saya cakap tadi sebenarnya? Tabung Jumaat ni kiranya kita nak ramai lagi kerana musim kita kena bantu orang lah. Tabung Jumaat ni satu inisiatif yang cukup baik untuk kita bantu orang. Saya kira Abang Saiful Apek dah masuk sekali lagi. Betul. Jadi kita sambung balik lah info tu InsyaAllah. Maaf Firdaus, dah lama tak live. Takut hari ni kita jumpa legend. Pula lagi, takut 2 kali, takut. Bos, okey ke bos? Malam ni line agak scary. Ya. Bang, silakan. Abang okey bang Kalau saya bagi soalan boleh dengar tak delay Allah. Jangan. Awai. Lama sangat bang delay tu bang. Allahu akbar. Sekali lagi terkeluar dah. Betul. Ini betul-betul masalah line ni. Tak nak cakap apa dah ni. Allahu akbar. Okey, alang-alang masa Abang Saiful tak ada ni, Abang Apek tak ada ni, boleh info sikit dah. Sekali lagi dah, House of Light sekali lagi kita ingatkan program sebab macam Zah cakap tadi,
selawat ni dah ramai orang berselawat tapi kita nak lebih ramai. Betul. Di musim pandemik ni lah. Selawat ni juga satu jalan untuk menghadapi depresi apa semua. Betul tak? Saya mengambil kira itu adalah satu yang kita cerita sini habis sini lah. Kita cerita sini habis sini. Sebab kita mengikut pengalaman saya lah. Dulu bila saya sendiri pun ada masalah depresi, masalah anxiety juga. Masa lepas-lepas grad dulu kan, dengan tak ada kerjanya, dengan duduk seorang-seorang aja. Yang benda tu mengganggu kepala otak saya juga. Saya jumpa kawan saya ni, nama dia tak disebut nama kat sini kan. Dia bagi saya tips senang je. Dia tak ada suruh saya jumpa psikiatris ke, tak suruh saya pergi travel ke, tak ada. Dia beritahu saya, okay Zah, ubat dia senang je, tip dia senang. Try selawat 5 kali. Dia bagi 5 kali dulu, awal-awal. 5 kali sehari selawat. Alhamdulillah, wallahi, saya nampak positifnya selawat ni, energi yang sangatlah orang kata, awak takkan jumpa kat mana-mana. So, saya sendiri kalau boleh dengan rendah dirinya, dengan kalau boleh nak paksa anda semua untuk terus berselawat dan berselawat. Sebab anda akan dapat energi yang sangat positif yang anda tak akan dapat di mana-mana. Wallahi, percayalah cakap saya. Itu pengalaman saya lah. Alang-alang kita nak promote House of Light ni kan. Fidah sendiri, Fidah rasa betul ke Fidah? Orang kata dengan selawat je, tak payah fikir-fikir banyak, dia akan hilangkan stres tu, dia akan hilang sendiri stres tu. Fidah rasa sebab apa dah? Kekuatan selawat tu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala pun berselawat pada Nabi SAW. Betul. Jadi selawat ni dia ada kekuatan tersendiri lah. Tapi macam saya pernah baca daripada Ustaz Angah Sunan, Nazar pun kenal. Orang-orang depresi ni kita tarik dulu dia ke tempat yang selamat. Jangan terus pergi bagi tasbih, pergi bagi Quran, bacalah, zikirlah, solat lah. Betul. Tarik dia dulu ke tempat yang selamat. Kalau dia tak ada duit, bagi duit. Tak ada makanan, bagi makanan. Settle dulu masalah dia. Betul. Betul tak Zah? Betul, saya setuju yang tu. Saya setuju. Sebab cerita lah, sebab lain cara, lain orang lain cara lah kan. Sebab tentunya yang banyak saya jumpa setakat ni, kalau kata dalam Twitter sendiri kita tengok, dalam mana-mana pun orang post kan, ni budak-budak depresi ni tak solat ni. Depresi ni sebab masalah tak dekat dengan Tuhan lah. Dia, kalau kita fikir benda yang macam tu, dia tidak menyelesaikan masalah apa sebenarnya. Lagi tambahan, menambahkan depresi orang tu lagi lah. Saya rasa macam tu. Dengan kata, kalau Fidah kata kita kena selesaikan masalah orang tu dulu. Kita mana, orang kata ni lah, kalau kita nak tangkap buaya lah. So kita kena jinakkan dia dulu lah. Mana lebih kurang macam tu lah. So kita macam try jadi buaya juga. Jadi buaya juga, kita slow downkan dia, gosok, baru kita bagi tahu. Ini gini. Baru okey. Ni dah first jumpa, aku depresi lah, kawan tu bawa nak mengadu masalah. Sekejap lagi kawan tu kata, ni salahmu ni, aku dah kata itu, baca Quran, solat. So benda tu tak akan selesaikan masalah. Lagilah depresi, serius. Betul. Tapi kita tak menafikan Quran, selawat apa semua ni, step selepas itu. Betul. Yes. Kita tak nafikan Quran dengan selawat ni adalah ubat ataupun ultimate medicine ataupun kita ultimate vaccine lah senang cerita. Tapi nak cakap tu macam mana kita approach orang tu sendiri. Macam mana kena hikmah. Sebab tu kita kena nak berdakwah ni, kita kena fatonah, kena hikmah. Betul tak Bila? Kita tak boleh nak main tembor. Kalau dah Ustaz Kelantan kata main langgar, main tembor lah. Main langgar rinding dengan mampu gitu lah. Tak boleh. No. Tu bagi saya lah. Pandangan orang lain tu bebas lah. Semua kita orang nak share apa yang kita lalui sendiri kan. Saya rasa hari ini ni saya lah kot yang diinterviewkan kan. Saya interview awak balik lah. Nasib baik Zah ada bersama saya ni. Kalau tak saya kepisangan juga. Seorang diri. Saya dah nampak agak tu. Bagus juga kita punya bos bagi tahu kata kita kena berganding buat duo malam ni. Memang dia dah nampak jauh. Kepada bos kita yang ada kuda tu. Betul. Yes. Agak dia bagilah kita naik kuda dia tu.
Jauh nak bagi ke? At least saya dapat buka Jauh kaki kuda lah. tak apa dah. Kita tak panjangkan cerita kuda tu, kita bincang. Okay, kita stop. Kita akan sembang ke belakang nanti. Terus kita ada info sedikit saja lagi pasal tabung infak Jumaat. Tadi Pidah ada beritahu pasal tabung infak Jumaat ni, tapi kita ada apa dia panggil? Delay. Osh. Apa tu? Sekali lagi Abang Apek dah masuk tu. Dia dah masuk. Siap kali nak sebut pasal tabung infak, Abang Apek masuk. InsyaAllah kita sekali lagi kita panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, bantulah kami untuk dapat ilmu pada malam ni, insyaAllah. Betul. Dengan perkongsian. Semoga Allah mudahkan. Dengan izin daripada Allah. Dengan barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Yes. Tadi lagi? Okey, baik, kita bagi lagi lah. Kita ada dah. Okey, baik. Tak apa, dahulu kan apa tu tadi pasal info pasal infak tu, teruskan dulu. Tak apa. Teruskan. Alamak, kantoi lah. Saya yang pasal infak tu kita letak hujung nanti. Okey. Kita akan beri. Ni bawa sedap bang. Tadi delay. Delay teruk sangat. So saya buka mukadimah sikitlah. Terima kasih kepada korang. Sila. Dengan berkat limpah kurnia hari ni yang pastinya tiada kejadian jadi kebetulan. And dengan ada musibah ni, kita tahu musibah tu segalanya daripada izin kun fayakun dan pasti ada hikmahnya. So pastinya kalau kita minta hujan, selalunya kalau kita berdoa kita minta hujan, pastinya kita kena bersedia dengan lumpur. Dan selepas hujan tak semesti insya-Allah pastinya ada pelangi. So kita kena bersangka baik. Dan dekat sinilah bila musibah ni kita tanya diri kita sama ada kita nak menjadi raja yang berjiwa rakyat atau rakyat yang berjiwa raja. Yes. So di sinilah kita, macam saya setuju tadi dengan kata Das tadi tentang di sini dengan korang lah, termasuk siapa tadi, Pokza tentang kita ni janganlah kita ambil masa ni untuk kita menuding jari, because for me, if you are not a part of the solution, you are a part of the problem. So this is the time untuk kita duduk bersama-sama, like together we unite, divided we fall. So this is the time, okay, pada saya sebenarnya dalam kita bantu ni sebenarnya banyak pecahan bantuan ni. Bantuan ni kita macam tadi apa yang korang usahakan ialah bila menghantar keperluan seperti makanan dan sebagainya. Okey, kita tahu apa, kita pun kena kenal pasti dalam saat macam ni, kita kena tahu apa itu. Ini sebenarnya satu kesedaran lah bila Allah turunkan musibah macam ni, untuk kita kenal pasti apa itu keperluan dan apa itu keinginan. Sebab sekarang, dulu mungkin kita terlalu leka, terlalu alpa, hanyut dengan keperluan dan keinginan yang tak dapat kita nak bezakan. So sekarang ni lah saya rasa ini zaman berjimat cermat, sebab kita tahu ramai orang yang hilang perniagaan, hilang kerjaya, hilang pekerjaan, hilang sumber dan sebagainya. So this is the time yang saya selalunya memberi sokongan sepenuhnya pada organisasi ataupun pada gerakan-gerakan yang sedang korang lakukan lah, yang macam ni. Saya tunggu je siapa yang berani nak offer untuk saya bersama-sama. Jadi saya rasa sedikit sebanyak mungkin kata-kata saya, perkongsian saya tu mungkin dapat menginspirasikan. I can change the world, maybe not the whole world, but their world, your world, insyaAllah. Allahualam. Itu kata-kata saya lah untuk mukadimah ni. Mukadimah macam penutup, bos. Kita lain. Dia start daripada hujung. Hujung. Sebab risaukan gangguan teknikal. Dia ikut Jawi lah, dia ikut Jawi. Itu beza Jawi dengan Jawa. Student dengan stupid. Itu saya setuju. Yes. Saya jenuh. Awal-awal dah pecah ni lah. Awal-awal dah pecah ni. Pecah. Siapa suruh jemput? Padahal mungkin. Itulah tujuan kita malam ni sebenarnya. Kita nak bersembang dengan santai-santai, dengan cara awal-awal dah pecah. Awal-awal tadi dah pecah dah. Dah kira kelakar lah tadi tu. Awal-awal tadi. Sejak keluar. Itu sikit je tu. Silent comedy bang tadi. Ini baru, ini level Skupang je orang cakap. Sikit je ni. Okey. Fadlah, teruskan Fadlah.
Alright, kita pun kita gunakan masa yang ada ni insyaAllah. Saya sendiri ni adalah open gapa peminat setia lah abang ataupun Sifu saya kat depan ni. Ya Allah Tuhanku, mula-mula okey, mula-mula nervous, jadi macam jam lah. Tapi tak apa, kita ambil peluang sebab saya berdepan dengan abang Saiful Apek ni. Right. Aduh, kena scroll awal balik ni, tadi dah penutup. Okay. Saya direct terus abang Bang, saya ni dari dulu memang menyokong abang lah. Kami pun ramai sebenarnya penyokong abang daripada tahun 2019-20. Ramai gila lah. Bebek saya memang tak nak cerita lah. Tapi saya sendiri duk tanya, macam mana abang sendiri boleh keluar secara mainstream? Maknanya tiba-tiba, macam mana boleh Saiful Apek lahir? Macam tu. Macam mana abang boleh keluar di mainstream, maksud saya? Siapa yang detect abang punya, dia ni kelakar ni, boleh ke jauh ni? Siapa yang letakkan abang kat depan tu? Mungkin abang boleh cerita sikit. Alright, yang pastinya is not self detection lah. Bukan saya. Selalu kalau orang yang betul-betul ada bakat, saya menafikan lah yang saya sendiri detect yang saya ni ada gift ni. Yang pasti siapa yang detect saya dan orang cakap bertanggungjawab untuk menjerumuskan saya dalam industri seni ni, pastinya beliau adalah asbab, dan saya ni juga pastinya sesuatu asbab yang diizinkan dengan izinnya kun fayakun atas sebab Allahuakbar. Selain daripada kerjaya saya, dia pelawak ni pada saya definisi dia bukan saja pelawak yang memberi orang ketawa, gembira, hilangkan stres. Dia juga sebagai seorang guru yang mendidik dan juga sebagai seorang doktor yang merawat. So saya rasa macam kalau korang pernah dengar, when it comes to great power, it comes great responsibility. So pada saya sendiri, kalau macam tengok sedutan di balik tower tu tadi yang korang paparkan tu, di situ 20 minit saya menceritakan bagaimana permulaan saya secara tak sengaja dalam keadaan yang orang cakap bukan cita-cita saya, bukan minat saya, tetapi kerana asbab yang telah merealisasikan benda saya ke mainstream ni. Dalam pada saya sebenarnya ada stage fright. Saya tak boleh berdepan dengan kamera, saya tak boleh berdepan dengan heroin cantik-cantik, saya tak boleh berdepan atas stage. Saya tak boleh sebenarnya. Tak boleh kalau tak ni kan. Jadi saya rasa macam daripada permulaan pembabitan saya dalam sinaran Pasport Kegemilangan tahun 94 tu, walaupun saya tidak bergelar juara, tetapi saya orang cakap sedikit sebanyak telah menjadi sebahagian lah daripada program tu. Sehinggalah lepasnya pada sinaran tu, saya rasa lega lah sebab sekadar cukup memenuhi permintaan seseorang lah untuk saya tunjukkan apa yang saya boleh. And lepas pada tu, itulah macam mana kita nak cakap mungkin ia satu kejadian fenomena pada saya sendiri pun. Dia macam satu fenomena yang macam mana saya nak cakap, lagi saya lari, lagi dikejar benda tu. Ada orang yang struggle, dia berusaha bersungguh-sungguh kan, dia nak dapatkan benda tu tapi tak dapat. So pada saya ni, dia satu fenomena yang tidak berlaku pada semua orang. So sampai sekarang ni saya rasa saya tak habis-habis lagi bersyukur dan berkongsi apa saja yang boleh untuk memanfaatkan. And sampailah saya diundang untuk mengacara melodi, digandingkan bersama Kak Oji. So di situlah nama Apek tu timbul, muka Pakistan ni tiba-tiba nama Cina tapi nama sebenar Melayu. So ada 3 lah dalam saya, ada Melayu, India, Cina dalam diri saya. So saya pun tak tahulah. Dia macam kalau ikutkan dalam satu cerita gila-gila pengantin popular, dia cakap, "Amma saya Cina, papa saya India. Tadi kalau saya kahwinkan Melayu pun aduhai, saya jadi Cindian you." Cindian you. Cindian you. So pada saya itulah sebenarnya it's all about, saya ni saya rasa secara rumusan dia, saya dalam mainstream ni adalah asbab untuk to unite lah. Unite. It's not about just Islam sesama Melayu. It's about human lah. Because it's a long journey between a human being and being human. So saya rasa
tersentuh sangat bila saya tengok filem-filem saya, dan saya dikenali bukan saja di kalangan orang Melayu yang Islam, juga mereka-mereka yang bukan Melayu dan bukan Islam. So saya rasa ini adalah satu kejayaan yang sangat besar, kesan yang sangat sangat mendalam, seperti mana Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tak mungkin saya dapat mengganti beliau, kan? Saya rasa tak ada siapa pun boleh ganti sesiapa, tetapi menyambung as a legacy. So saya rasa itulah matlamat saya untuk menyambung, to continue what they started. And alhamdulillah saya dah pun berada di dalam mainstream sehinggalah sampai sekarang. Alhamdulillah masih lagi dijemput, masih lagi dihormati, masih lagi disanjungi, and saya rasa itulah antara harta, sebaik-baik harta yang sampai sekarang saya rasa tak habis-habis bersyukur bila dikelilingi dengan orang sentiasa mendoakan yang baik-baik tentang saya, masih lagi menyokong saya, and saya rasa itu antara pencapaian paling manis dan barakah dalam mainstream pada saya. Saya tak tahulah pada orang lain, saya tak tahulah, kan. Itu beza dia artis dengan sarkis. Aduh, tapi bang betul. Saya tak nak cakap apa. Dulu memang tak ada orang lain lah paling kelakar, saya rasa. Memang abang lah. Ni bukan abang abang memang kelakar, betul. Kan? Abang tengok, abang pun tak sanggup tengok cermin, gelak berguling-guling. So abang buang dengan cermin, sebab tu abang tak suka selfie. Gelak. Nak selfie je gelak. Gelak. So tak nak. Saya semenjak pada tu saya dah menyampah. Ni pun saya tutup skrin ni, tak nampak muka saya. Oh, patut tengok tepi. Ya, saya tak nak tengok. Malu. Jadi pemalu orangnya. Dasar pandang ke tepi bang. Ya betul. Dasar pandang ke tepi. Tengok kiri kanan orang cakap, kan. Saya cat. Okey, bang. Tapi itulah, macam saya cakap lah bang. Memang ramai lah orang puja abang, sanjung abang, suka abang, memang gelak lah tengok abang. Tapi bang, saya nak tanya kat lah abang, sikit nak korek sikit nasi abang. Mesti ada jugalah ramai-ramai orang yang suka ni, mesti ada seorang ada orang yang siapa budak ni? Ada tak? Abang ada tak yang abang ingat kritikan yang pedih, sedih? Tu mungkin kritikan pertama bang. Kritikan pertama tu. First, saya rasa sampai. Okey, saya rasa itulah harga untuk berjaya. Selagi kita tidak dikutuk, tidak dihina, diherdik, dikeji, kita takkan berjaya. Pada saya macam kalau kita tak pernah sakit, kita takkan rasa nikmat sihat. So saya tak pernah mikirkan pun sebenarnya apa basically ataupun specifically kutukan dia orang ke apa ke, tapi saya sentiasa appreciate. Appreciate tu bukan saja orang yang puji ke, orang yang keji pun saya appreciate juga. Dalam erti kata lain, kalau tidak kerana Allah yang jentik hati mereka untuk bercakap dengan saya tidak diuji. Dan dunia ni kalau tak ada ujian, bukan dunia namanya, itu syurga namanya. So pada saya tu je lah. Saya tak ada masalah, benda tu tak luar. Ignore the loud minority. Kalau jatuh kerana manusia, bangun semula kerana Allah. And sekarang ni pun walaupun kita tengah dalam kejatuhan, ramai orang yang jatuh, yang collapse. So dengan adanya kita punya kesedaran, awareness kita dan keprihatinan kita, inilah sebenarnya yang kita tengah buat ni. Inilah dia sebenarnya, kita memberi inspirasi, motivasi pada diorang to stay strong. Istiqomah, husnuzon. Sebab memang Allah tak janjikan hidup kita ni mudah, tapi Allah akan permudahkan kalau kita terus bertakwa dan beriman kepadanya. So basically this is what we do. Walaupun tak kira lah berapa ramai orang yang tengok ke, tapi pada saya satu orang akan jadi 10 dia akan pergi 100 dan seterusnya. Begitulah juga ajaran Rasulullah SAW daripada minoriti hinggalah dia meninggalkan majoriti yang besar. Umat dia. Kita lah sekarang ni. So this is what we do. Allahu Akbar. Fidas. Alhamdulillah, jawapan yang cukup ringkas tapi padat, mengena kata. Tep. Bunyi dia. Santai tapi sampai. Betul. Santai dan sampai lah. Betul. Bang, kalau orang sebut di Malaysia ni music rock, Search dan Wing. Favorite saya tu. Favorite abang. Kalau fenomena lawak, tak bukan senario lah bang. Yes. Tak dapat dinafikan. Itu memang Allah dah aturkan.
Di Malaysia fenomena lawak adalah senario bang. Betul ke tak? Saya akui benda tu bukan kerana saya dalam grup tu sebab saya follow senario daripada mula sebelum saya join lagi. Saya a big fan of senario. And bayangkanlah daripada asbab saya menjadi seorang peminat dan penyokong, siapa sangka rezeki saya masuk untuk join grup yang ketika itu sedang melonjak kan, melonjak tinggi, melonjak melangit kan. So ia memang jadi satu fenomena sebab saya rasa itulah satu-satunya titik permulaan sebuah kumpulan lawak yang ada sitcom sendiri, ada album sendiri, ada konsert sendiri dan ada filem sendiri. So memang benda tu jadi fenomena lah. Dan lagu-lagu senario sendiri itu pun sampai sekarang, maknanya dulu kalau kita tengok dulu sebelum ada internet, sebelum ada media sosial, ini antara asbab kenapa saya cakap benda tu menjadi fenomena. Dulu ketika tak ada internet dan tak ada media sosial dan kita tak ada pilihan lain, kita cuma ada TV 3 channel je, 1, 2, 3 dan kita tak ada ulangan. Macam terlepas je kita boleh tengok kat YouTube, tak ada. So benda tu dia jadi sangat eksklusif, sangat prestige sehingga tak kira lah adik-beradik, family bergaduh ke apa, tengah salah faham ke, dia orang cukup time pukul 9 tu, tak kira lah ada yang tayang petang, ada yang tayang malam, cukup masa dia orang akan duduk gelak sama-sama setengah jam. So dekat situ saya nampak like masa dia orang duduk sama-sama tu, dia orang boleh berkongsi satu sebab. Tak kira. Sebab sekarang kita tengok sekarang pecahan apa yang budak-budak suka belum tentu orang tua suka. Dan apa yang orang tua suka belum tentu boleh in dengan orang-orang muda sekarang. So jadi itu saya rasa sebab apa antara puncanya fenomena tu sebab dapatnya berkongsi tak kira umur, tak kira kerjaya, tak kira bangsa, agama. Even orang Cina, orang India pun tengok senario. So itu yang saya rasa macam fenomena yang tak dapat dinafikan. Betul Dan bang. saya bersyukur lah. Kalau ada museum lawak ni, lepas bayar tiket dia terus gambar senario dulu. Kalau ada museum lawak. Itulah fenomena senario. Tapi bang, soalan saya. Pepatah Inggeris, fame is not for everybody bang. Kemasyhuran. Kerana ada yang terlupa bang. Ada yang bila dah berada di puncak kejayaan, ramai yang terlupa. Saya ada siapkan dua rangkap lagu Aspalela ni, saya modified sikit. Sebelum soalan. Boleh bang? Boleh, silakan. Silakan Ingat tak lagi janji kita pada Yang Maha Kuasa. Kau dan aku pernah berjanji taat setia padanya. Tapi sayang janji itu dimungkiri oleh kita. Oh wahai hamba, engkau sudah terpesona sampai hati kau melupakannya, sedang dia memberi segalanya, cinta dia melampaui semua. Wahai hamba, engkau terlupa. Allah, wah indahnya. Itulah dia. Jadi bang, tak habis lagi soalan. Soalan tu tak masuk okay, soalan dia tak habis. Tak, saya appreciate sangat tu. Okay, silakan. Soalan. Apa soalannya? Bagaimana bang berada di puncak kemasyhuran bang? Hati ni memang kena jaga betul-betul. Bagaimana abang sih mengurus atur kemasyhuran ni bang? Tak semua orang bang boleh urus benda ni. Saya pegang pada tiga aturan yang sangat basic, yang sangat ringkas lah. Sebab kita tahu sebenarnya kita dituntut untuk beriman. Beriman tu maknanya mempercayai kan, belief kan. So pada saya macam mana kadang kita nak jaga iman tu supaya lurus. Iman tu tidak akan lurus lagi hati tidak lurus, dan hati itu sendiri tidak akan lurus lagi lidah tidak lurus. So pelihara kata-kata, pelihara rasa, insya-Allah iman tu terpelihara. So mungkin nampak sangat ringkas and sangat senangnya saya nak cakap kan. Tapi kalau kita jaga
benda perkara tu, insya-Allah kita akan sentiasa sedar ruang yang sebenarnya kita ni sendiri dijadikan daripada tanah. So tak payahlah kita sifat melangit. Kita menanah aja. Jangan melangit, menanah aja. Memang tak dinafikan kita akan diuji. Okay, once korang masuk that border of fame, even kalau kata saya pernah kerja famous Amos pun belum tentu famous lagi. Okay, tapi free smell lah. Okay, kemasyhuran ni dia boleh jadi dua benda lah. Dia sama ada dia akan jadi manfaat ataupun dia boleh jadi mudarat. Sebab tu kita kena sentiasa tanya diri kita. Setiap hari dalam kehidupan kita, bila Allah bagi manfaat pada kita, kita tanya, adakah ini nikmat atau istidraj? Kita kena tahu dua perkara yang berbeza tu. Dan bila Allah turunkan mudarat, kita nak tahu, kita nak kenal pasti ini ujian atau kifarah. So bila kita acknowledge benda ni hari-hari, kita ada 3M, menyedari, kita menyesali, insya-Allah kita akan memperbaiki. So bila kita ada benda ni, tolaklah macam saya cakap tadi, kita nak jadi raja bersifat rakyat, raja yang berjiwa rakyat atau rakyat yang berjiwa raja. So tanya pada diri sendiri. Macam kita tengok contoh lah, mungkin contoh yang paling dekat saya boleh tengok ialah macam Abid Liu lah. Okay, dia sangat popular. Lama kelamaan daripada mula dia tidak dikenali sehinggalah dia dikenali. So pada saya fame tu, kita nak dikenali atas asbab yang baik atau tidak baik. Sebab sekarang kita tahu ada banyak cara kita nak famous kan, viral. Tapi viral tu viral yang bagus atau tak? Kita pun bukanlah nak jadi judgemental, tidak. Tetapi kita kena fikir setiap kali kesan, setiap apa yang kita cakap dan apa yang kita lakukan tu, dia ada good vibes. So sampai sekarang Alhamdulillah, saya tak tahu lah, macam saya cakap tadi lah, itu adalah antara sifat yang sentiasa membuat saya, kadang-kadang kalau orang tanya macam kenapa, what's the answer, abang selalu sentiasa down to earth. Jawapan dia satu perkataan je, gravity. Simple. Kenapa kita perlu down to earth? Gravity. What goes up must come down. So macam saya cakap lagi, tak payah kita nak melangit sangat, kita menanah je lah. So itu je lah apa yang saya boleh cakap. Mungkin dia nampak mudah kan. Tapi kemasyhuran ni banyak ujian bang datang. Ya, memang. Daripada rakan-rakan, keluarga. Jadi macam mana keluarga sendiri bang? Abang tengah peak, kerja tengah sibuk, hari-hari syuting, show. Keluarga macam mana bang? Nak handle keluarga? Sebenarnya itulah saya cakap, dari segi keluarga pula, di situ pula satu lagi kepercayaan. Kepercayaan yang kita harus praktikkan. Macam contoh kalau pilot sendiri pun orang yang selalu berlayar jauh, askar contohnya, polis. So apa sebenarnya yang nak diterapkan pada keluarga supaya ianya tidak memudaratkan dua pihak. So macam saya sendiri, saya rasa macam skop kerja saya ni besar. Masa timing tu memang tak menentu. Jadi di situ sebenarnya timeline saya tu sendiri dengan ajaran ataupun contoh yang kita berikan tu sebenarnya benda tu secara tak langsung sebenarnya mendidik dan mempraktikkan saya dan juga keluarga untuk sentiasa kental lasak. So maksudnya kental dan lasak tu maksudnya dari segi pembahagian masa lah. Pembahagian masa tu memang physical, mental kena kuat. Because sebab saya rasa dekat sini lah kadang-kadang titik permulaan boleh jadi gangguan kadang-kadang. Dia boleh jadi berpecah belah, dia boleh jadi keyakinan yang semakin berkurangan. So macam saya cakap juga, hasil daripada kerjaya saya itulah yang membuatkan saya rasa nampak benda tu dan saya agih-agihkan. Maksudnya saya tak adalah pernah fikir kepentingan sendiri untuk kejayaan saya tu. Sentiasa saya berkongsi, sebab kita sebenarnya bila berkongsi rezeki dan kejayaan dengan keluarga kita, itu sebenarnya antara pencapaian yang paling barakah. Kita nak pencapaian dalam barakah. Sebab kadang-kadang manusia terkeliru sebenarnya mencari rezeki dengan mencari duit. Rezeki kadang-kadang belum tentu duit dan duit tu sendiri kadang-kadang belum tentu rezeki. So kalau siapa yang tahu menilaikan
antara harga dan nilai, so kita akan lebih kenal pasti apa itu keperluan, apa itu keinginan, apa itu dunia, apa itu akhirat. Walaupun dunia ni sekadar asbab, tapi dunia ni sebenarnya sekolah kita dan kita punya peperiksaan lah. So kalau kita belajar, insyaAllah lah peperiksaan kita keputusan cemerlang. So itulah cara saya sebenarnya, cara nak menangani. Sebenarnya bukan saya saja di dalam bidang seni, tetapi ada juga sektor-sektor dan kerjaya lain. Seperti even nelayan sendiri pun, kan dia pergi tangkap ikan di laut yang bergelora belum tentu balik. Yang menoreh getah kadang-kadang kena sergah dengan 4 belang contoh tak balik. So sebenarnya dalam banyak kerjaya sebenarnya. Dia tapi konsep dia samalah. Bila kita buat sesuatu kerja dengan jujur, ikhlas, insya-Allah Allah pelihara kita. Walaupun dalam keadaan bohong lah kalau kita cakap, kita rasa macam aku berhutang masa dengan keluarga aku berhutang ini, aku berhutang itu and so on kan. Memang seseorang yang sedar akan tanggungjawab dia mesti akan rasa macam tu. Tapi itulah sebaik-baik pelindung dan pemelihara adalah Allah. Kita serah pada dia. Alhamdulillah. Jadi bila dah rasa nak lari sikit tu, balik kepada tiang, membumi semula. Ya. Yang saya akan ambil bang. Saya teringat ikutlah tiang mana kan, tiang elektrik, tiang gol. Tanya pula, tiang pun ada banyak tiang kan. Ong Yu tiang tu pun tiang juga. So orang kena tahu tiang yang mana. Kadang-kadang kita kias-kias ni budak-budak sekarang tak faham. Tiang, betul bang. Saya teringat bang, kata-kata bang. Wayang adalah hidup, hidup adalah wayang. Skrip sudah tertulis dan semuanya daripada yang atas. Itulah yang saya simpulkan. Dari pengarah yang satu. Dari pengarah yang satu. Jadi itulah saya boleh simpulkan apa yang abang cerita tadi kepada dua frasa tadi. Sebenarnya baik dah. Betul-betul buat research Ada dengar sikit-sikit dah. Kita nak jumpa legend, kita kena betul-betul prepare, kita kena extract ilmu dia cukup-cukup. Kata tak selalu kita dapat peluang borak dengan Abang Apek. Betul. Selalu juga kita tengok kata-kata Abang Apek sendiri memberi inspirasi. Tengok di IG dia sendiri, share pasal bantuan rakan-rakan yang memerlukan makanan, duit. Kadang orang yang DM Abang Apek, DM minta bantuan, dia terus screenshot buat posting supaya ramai-ramai bantu. Dia menjadi satu tempat spotlight seniman itu diguna dengan cara positif, Pak Zah. Saya tengok. Faham. Sudah line slow pula ni. Assalamualaikum bang. Sekali lagi Assalamualaikum. Okey bang. Waalaikumsalam. Sihat bang? Okey. Saya nak sihat. Ni tengah start balik ke ni? Biasa bang. Alam sentiasa berubah. Sekali lagi hilang. Pak Zah masih berada di talian? Hello, Assalamualaikum. Dah dengar ke suara saya? Dengar. Tapi ada sikit-sikit. Ada desir-desir pasir di suara. Ada desir-desir, bunyi desir-desir. Kalau tak ada pindah dari saya lah. Betul. Saya dah kita menanti. Saya masih nak tengok lah Abang Syed Apek punya live, Abang Syed Apek punya orang rekod berkenaan dengan hal pribadi ataupun realiti kehidupan Abang Syed Apek. Memang menarik. Memang kalau boleh kita akan terlena dan terpesona macam tu je. Kita tak terasa pun kita sembang dia macam tu. Sebab memang lah, jalan cerita dia memang best. Pak Zah, saya pernah lah borak dengan seorang seniman juga. Dia kata
tanggungjawab besar jadi seorang artis seniman ni, tanggungjawab besar kerana benda yang dia buat ni orang ikut. Orang akan dia akan influence. Kalau dia bawa kepada benda yang tak betul, orang ikut benda tak betul. Kalau dia bawa kepada benda positif, ramai orang ikut benda positif tu. Jadi besar sebenarnya tanggungjawab dan besar juga jariah yang orang seniman ni dapat lah. Betul. Setuju. Setuju sebab lagi-lagi masa pakai sendiri, saya ingat masa fenomena masa dia pakai kasut ada roda bawah, ingat tak? Ada lampu. Oh ya, ni bukan. Tu bos, saya gantung dengan orang kata buka kasut ni. Aku nak kasut ni. Maksudnya apa yang saya cuba sampaikan adalah sekecil-kecil benda yang influencer ataupun ikon buat tu, kita tak semua apatah lagi kalau kata ikon tu sendiri memberi inspirasi, memberi semangat, memberi motivasi kepada semua orang, tentunya orang dengar tu apa macam kalau ikutkan berat, sungguh berat lah sebenarnya responsibility seorang artis ataupun ikon ni kan. Takut orang ikut yang tak elok. Betul. Tapi sedar tak sedar kita dah hampir 10-20 lah kita borak. Tapi tak puas ni malam ni, memang tak puas lagi. Betul. Kita dah dapat Abang Apek di talian. Bang, dengar ke suara saya bang? Okey. Okey Dengar. Okey, Pok Zah boleh clear. teruskan dengan soalan Pok Zah yang seterusnya. Suara saya dengar? Alhamdulillah bang, loud and clear, crystal clear. Okey. Saya pun rasa saya tengah lag kat ni kan. Tapi tak apa bang, saya nak terus next lah kan. Lepas ready bang, soalan ni berat sikit. Alright. Itulah kumpulan kristal pun dah LAN dah tak ada dah. LAN dah dulu. Dia jawab yang tadi. Okey bang, saya try cuba serius sikit bang. Okey, pasal ni kena serius sikit. Okey. Tapi saya rasa mic awak macam ada gangguan lah. Mic Pok Zah. Ada ciap bunyi. Okey. Saya rasa sebab saya connect dengan charger kot. Jadi macam mungkin karin-karin tu masuk sikit dalam live ke macam ni. Macam ada ciang. Kan? Punchline berkata-kata. Ciang tak boleh. Bukan masuk sikit ni, masuk banyak ni. Saya tu. Okey, kalau macam ni okey tak? Terbaik. Pedas ni elok je. Aduh bang, abang jangan compare saya dengan dia bang. Tiba. Baru okey. Baru okey, terbaik lah. Ni better. Yes. Okey, beres. Okey. Ni memang line clear lah. Dilan, ciap. Tak, bukan compare. Tak. Gambar. Okey. Tak apa. Okey, saya teruskan dengan soalan bang. Saya delay ke abang delay? Dah. Sekejap, kita tunggu. Sudah. Kita sekali lagi mengalami gangguan. Ramai cemburu. Gangguan ni menghantui kita dah pada malam ni. Ya tu. Tapi best lah saya dapat tengok Abang Saiful Apek dengan dekat sekali kat sini. Dia tengah start kan kat situ kan? Okey, dah okey. Boleh Dah okey. Dah, suara saya okey dah saya? Tak ada lag Tak ada, steady. Boleh? Alright, okey. Soalan ni saya nak dengar. tanya pada abang lah. Alright. Okey. Kalau kita ataupun saya sendiri tengok abang dalam TV, dalam movie, abang memang pecah lah nak cerita. Pecah. Memang dalam kepala otak saya ni fikir masa budak-budak dulu kata, ya abang ni memang kelakar lah. Kat luar ni kelakar juga ke? Dekat rumah ni kelakar juga ke? Macam mana ke? Tapi bila dah berusia ni, bila semakin matang yang tak matang ni, terfikir, kata abang Saiful Apek ni manusia juga. Apa ni orang biasa juga. Tentunya ada masalah-masalah yang tak ditonjolkan di depan skrin, tak ditunjukkan di wayang,
ada rahsia sebalik benda tu. Biasanya orang yang suka membahagiakan orang ni lah, yang saya buat research sikit lah. Sebenarnya dia ada sorok something di sebalik wajah yang kelakar tu. Mungkin lah abang boleh share sikit lah sebenarnya macam mana seorang kehidupan seorang pelawak ni sebenarnya bang. Dia akan lawak all the time ke? Dekat ni pelawak ni macam mana bang? Abang faham tak soalan saya dengan lag-lag ni? Saya pernah dekat ni. Tak. Zah okey kot. Oh, Okey ya? bang. Okey bang. Okey, soal. Okey, saya faham. Okey. Saya dengar dengan jelas. Okey, saya rasa tak adalah berat mana pun. Dia just orang cakap curious. Betul. Saya dengar. Saya dengar saya. Dengar Dengar. Korang dengar saya tak? Dengar clear, loud and clear. Putus-putus ke atau dengar jelas? Cantik macam bunga. Dengar ke? Dengar bang. Dengar. Okey. Alright. Pada saya tu pada saya tu sebenarnya satu sifat ingin tahu, curious. Betul. Sifat ingin tahu je, tak adalah berat mana pun. Okey. So apa yang saya boleh cakap, fitrah manusia lah. Sebenarnya kita bila semakin matang ni, and then lebih ke depan ni sebenarnya dia bukan istilah sorok, tetapi merahsiakan. Maksudnya bila merahsiakan, of course dengan pencipta tiada rahsia lah. Merahsiakan tu contohlah kalau kata kerja polis lah, minta maaf lah kalau ada polis kat sini. Kerja polis takkan hari-hari dia nak menembak, hari-hari dia nak gari orang kan? Memang tak lah kan. Dia pun ada budi bicara, manusia. So apa yang saya boleh cakap, itulah harga dia sebenarnya. Kita kena R&R, maknanya ready and redha. Kita tak bolehlah cakap, aku bagi orang gembira tapi aku tak gembira. Itu maknanya tak redha lah, mana nak datang barakahnya kan. So pada saya merahsiakan sesuatu permasalahan tu ataupun benda-benda yang sedih tu bukanlah sesuatu yang saya rasa satu jenayah ataupun sesuatu yang tak baik kan. Sebenarnya sebab apa, bila kita nak memberi inspirasi pada orang, tak perlu pun kita nak tunjuk the other side. Sebab itu fitrah manusia. And I'm sure zaman sekarang ni zaman yang orang lebih didedahkan benda-benda yang lebih bijak, intelek. Dia orang boleh fikir and dia orang boleh rasa. And macam saya cakap lah, there's a price to pay. Ada harga. Sebenarnya dalam apa saja perjuangan ni kena ada pengorbanan. So pada saya, apa yang saya korbankan, dalam apa yang saya rahsiakan, itu sebenarnya itu kontra. Kontra maksudnya dengan perjuangan saya. Perjuangan perlu ada pengorbanan. And saya rasa benda tu tak mudaratkan sesiapa pun. Dia tak mudaratkan saya dan dia tak mudaratkan orang lain. Sebab tu kadang-kadang orang akan tanya, apa rahsia abang? Abang sentiasa buat saya happy dan saya tengok abang pun tak pernah sedih. So bila kita bergerak di hadapan, maksudnya being a frontline. Frontline ni tak semestinya macam sektor perubatan, sektor keselamatan. Saya rasa macam kita orang ni pula sektor terapi kan. Sektor jiwa, frontline tu bagi makan jiwa. So basically macam saya cakap tadi, fitrah manusia mustahil ada orang dia happy, tak ada part yang dia tak happy. So pada saya itu adalah etikanya lah. Untuk kita bagi orang gembira, kita tak perlu tunjuklah apa yang kita sedih sebab manusia, fitrah manusia mesti ada ups and down. Dan saya ni pula bukan jenis benda semua saya nak luahkan dekat media sosial. Saya ni bumbang saya, ni bumbang. Saya tak macam tu. Kalau tengok media sosial saya akan memanfaatkan media sosial saya. Dan kalau orang DM saya pun saya akan baca. Hari-hari saya akan buka dan acknowledge. Setidak-tidak pun saya respon dengan like. Kalau tak ada apa-apa soalan lah kan, saya akan like.
ataupun orang-orang yang komen dekat saya punya tu like, sebab dia hanya hanya hujung jari ni sebenarnya kita boleh buat orang happy. Sebab saya ingat lagi salah satu ni saya ambil sikit lah daripada Twitter lah. Saya ada seorang pengguna Twitter ni, dia cakap, bang, saya lari keliling rumah bang macam orang gila. Mak saya tanya, kau ni kenapa dah gila? Dia cakap, abang Apek follow saya kat Twitter. Lepas tu mak saya pula lari satu rumah macam orang gila. So basically pada saya benda tu percuma lah. You know, like it's priceless lah untuk buat orang happy. Ujung jari je pun. I mean, tak ada apa nak kedekut, apa yang tak hidung masin sangat kan. Sebab tu saya tak tahulah, mungkin cara orang lain handle media sosial lain cara dia kan. Itulah cara saya yang saya rasa macam percuma. Benda yang percuma. Betul. So that's macam itulah macam mana saya berdepan ataupun saya di sebaliknya. Itu je. Saya manusia biasa. Kira satu tanggungjawab sosial juga abang. Tanggungjawab sosial menggembirakan orang. Betul. Setuju. Betul. Betul. Sebab betul tu saya tertarik sebab tu ada pernah seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Islam apakah yang terbaik? Dan Rasulullah pun menjawab antara Islam yang terbaik ialah mereka yang memberi makan. Pada saya dia besar tau pengertian makan ni. Makan tu bukan sekadar makanan yang masuk ke mulut je. Makanan yang bila kita bagi motivasi tu sebenarnya pun makanan jiwa, makanan minda untuk motivate, memberi inspirasi and memberi salam kepada orang yang dikenali mahupun tidak dikenali. Itulah antara Islam yang terbaik. Wah. Terbaik. Sebenarnya saya yang lag ke siapa yang lag sebenarnya ni? Tak ada. Okey je saya abang Apek okey. Tak apa, kita teruskan saya rasa. Teruskan. InsyaAllah. Seterusnya. Jawapan yang cukup padat. Lu lag tu. Lu lag lu. Bang, macam kita tahu sekarang setiap hari ada 2 kes bunuh diri bang. Cubaan bunuh diri ataupun berjaya bunuh diri, hampir 2 kes setiap hari. Dan 3 bulan pertama 2021 dah ada lebih kurang 366 orang bunuh diri bang. Allah. Jadi huru-hara pandemik ni bang, orang hilang pedoman apa semua. Kenapa penting bertuhan bang? Kenapa penting bertuhan? Soalan ni berat sebenarnya kan. Sebab kadang-kadang dia ada banyak aspek sebenarnya, dari segi banyak aspek. Tapi kalau saya ada lag sikit ke? Oh ya, abang Apek tengah lag. Ada lag sikit. Betul. Beri masa sebab kita nak dengar daripada sudut pandang abang Apek sendiri. Sebab setiap orang kerajaan ada pandangan dia, orang seniman ada pandangan dia. Kita kena raikan semua pandangan, ambil yang baik, insya-Allah. InsyaAllah. Kita nak tahu daripada dah okey balik pandangan abang Apek bertuhan dalam pandemik. Dah okey balik ke? Dengar betul tak? Lah, sebab ada kawan saya, dia dah macam hilang percaya kepada Tuhan. Lebih kurang 2 minggu lepas. 2 minggu lepas dia ada letak satu posting dekat Facebook. Tuhan ni maha adil. Betul ke Tuhan ni maha adil? Tu status pertama dia letak kat Facebook. Lepas tu selang beberapa lama dia buat penghantaran makanan. Dia tulis dekat Insta story dia, kawan aku yang keluar pukul 8 baru dapat 3 job. Ni ada seorang lagi keluar pukul 10 dah dapat 10 job. Mana yang maha adilnya? Jadi
dah timbul dalam masyarakat mempersoalkan ketuhanan. Jadi Abang Apek, kenapa penting bertuhan? Okey, dengar jelas dengar jelas dengar. Jelas. Okey, alright. Okey, saya mungkin saya nak, sebelum saya buat rumusan, saya nak bercerita sikitlah untuk sama-sama kita renungkanlah. Okey, mungkin benda ni akan buka sebab kita bercerita pasal pencipta, di mana letaknya keadilan dan sebagainya lah. Okey, saya tak nak pergi deep sangatlah. Okey, kalau saya bagi satu cerita tentang, katalah tiba-tiba kita didatangi oleh seseorang, orang hartawan, orang kaya, bagi kita duit 2 juta, apa yang kita akan cakap? Of course kita akan cakap terima kasih. Betul? Terima kasih kan? Logiknya macam itulah. Dia ni bagi aku 2 juta. Terima kasih lah kan? Tapi bayangkan kalau dia bagi tu bukan sekadar dia bagi. Dia cakap aku bagi kau 2 juta ni, aku nak 2 biji mata kau. Rasa-rasa kita nak ambil tak dan kita nak bagi tak mata kita? Confirm kita tak akan ambil duit tu dan confirm kita tak akan bagi 2 biji mata kita sebab kita tahu yang mata kita, 2 biji mata kita nilai dia lebih pada 2 juta. And buat apa pun kalau kita ada 2 juta tu, kalau mata kita dah bagi dia, macam mana kita nak kira duit tu? Macam mana kita nak menghayati kenikmatan tu? Nak merasai kenikmatan duit 2 juta tu, betul? Okey, itu satu side-nya cerita. Tapi bila kita kontra kan, betul, pencipta, Tuhan, Allah SWT bagi kita, bukan saja, ni baru cerita mata je kita tak cerita benda lain mata je. Allah bagi kita mata percuma. So dekat mana yang kita bersyukur, yang kita berani cakap yang Allah tu adil? Ada tak? Ada tak kita pernah fikir, ya Allah adil bagi mata, ni baru cerita mata je. Sebab tu saya cakap kadang-kadang bila kita dapat nikmat, kita kurang bersyukur. Bila kita mudarat, baru kita nak cakap Tuhan tak adil. Berapa kali kita cakap Tuhan tu adil bila Allah bagi kita nikmat? Jari kita cukup, kita boleh bernafas elok, jantung tak berlubang, tak ada kecacatan. Pada kita yang sempurna lah, yang kononnya sempurna ni. Dan pada saya itulah sebenarnya, bila orang dah tak mengenali Tuhan ataupun dah tak tahu, kalau kita dah tak tahu erti kata sebenarnya definisi Tuhan, dah hilang dah kepercayaan pada Tuhan tu, sebenarnya bukan dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal diri sendiri sebenarnya. Because ada pepatah mengatakan, the more I try to find God, I found myself. And the more I try to find myself, I found God. So sekarang ni pun kita nak tengok macam mana ramai orang yang lebih mencari hantu daripada mencari Tuhan. Paranormal sana sini. So saya bukan nak menuding atau nak judgemental, tak. Sebab dalam lawak tu sendiri kalau kita tengok L-A-W-A-K, kalau kita terbalikkan dia K-A-W-A-L, kawal. Sama juga H-A-N-T-U, hantu. Balikkan T-U-H-A-N, mana satu pilihan kita. So sebenarnya setiap kali bila kita diuji, macam saya cakap tadi, bila kita diuji sebenarnya, kenapa Allah uji kita? Sebab tu saya cakap, dunia ni kalau tak ada ujian, semuanya senang, semuanya kononnya adil, so bukan dunia lah namanya, itu syurga namanya. Betul tak? Betul? So itulah pada saya sebenarnya, macam saya cakap tadi lah, bila korang dah makin, bila Allah turunkan musibah macam ni baru musibah penyakit kita ni darurat penyakit tau, bukan darurat perang Bayangkan kalau kita kena darurat perang, macam mana korang, saya tak tahulah macam mana mereka saya tak tahulah macam mana fikiran dia orang. Ni baru darurat penyakit, belum darurat perang. So macam saya cakap lah sebenarnya, kita tak perlu jadi, kita mungkin tak boleh jadi yang terbaik kan? Sebab tu itu adalah kata-kata orang yang rendah jiwa. Aku mungkin tak boleh jadi yang terbaik. Macam Rasulullah SAW tu dah terlalu tinggi dah. Dia punya darjat tu terlalu tinggi. Tapi cukuplah kalau aku dapat meniru kebaikan dia. Dan bayangkanlah bila kita ada pegangan dengan Allah dan Muhammad, InsyaAllah kita tak kisah sangat pun pasal adil ke tak adil ke, cemburu, iri hati. Cemburu, iri hati ni sifat siapa?
sifat syaitan lah. Oh, orang lain 10 job, aku 1 job. Time tu lah. Time tu syaitan asah tanduk. Dia cakap cantik. Dia ni dah cakap Tuhan tak adil. Cantik. Cantik. Kemenangan yang pertama. Mission accomplished. Itu je. Nak jadi syaitan ke nak jadi Saiful? Wah. So, Saya pilih menjadi Syaiful lah, Syaiful. Daripada menjadi pilihan di Syaiful. tangan anda. Saifullah. Bersyukurlah. Saifullah. Tu pada saya jangan jadi kufur nikmat. Saifullah, pedang Allah. Saifullah. Betul. InsyaAllah. Pedang Allah ni. Okey bang. Okey. Cantik. Sebab Pedang Allah ni. Kita dalam line tengah jealous dengan kita ni bang. So, Kejap kita pun kena doakan lah. Kita pun InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh bang. Soalan seterusnya bang Soalannya Tahu. adalah apa ya, betul. apa pandangan abang tentang bendera putih bang? Sekarang ni kan masa PKPD ni ada macam tadi pun kita dah interview founder dia yang buat ataupun developer yang buat apps tu sendiri, kita jaga .co tu. Function dia adalah untuk membantu atau membawa sumbangan kepada bendera orang yang mengibarkan bendera putih tu. So dari segi sudut pandangan abang, mungkin abang boleh share sikit bang? Lama lag tu. Saya rasa ni sebenarnya adalah kaedah ataupun inisiatif. Mungkin ianya simbolik lah kan. Pada saya benda tu simbolik. Tapi ini melambangkan inisiatif untuk kita mengenal pasti mereka-mereka yang perlukan bantuan. Dan kaedah tu lah. Kaedah tu saya rasa tidak melanggar apa-apa pun. And saya rasa baguslah kalau diminta orang yang tengah susah tu mengibarkan bendera putih daripada orang yang minta bantuan tu pakai spender putih kat kepala. Kan macam like bangangnya. So biarlah orang. Pada saya itu satu kaedah. Tak ada masalah pun dan saya rasa it's good sebenarnya. Betul. Dan sebab kita boleh kenal pasti kan. Betul. Mungkin dengan adanya macam saya sendiri lah kadang-kadang orang pun petikai kenapa abang pakai spek hitam. Dan bagus lah saya pakai spek hitam. Kalau saya pakai coli hitam kat sini, apa masalah korang ni? So ignore the loud minority. Kita bantu, kita jaga kita. Betul juga kan. Senang bang. Nanti saya nak guna excuse tu lah. Kalau orang tanya kenapa kau pakai macam ni, nasib baik aku pakai ni. Kalau tak pakai, nampak. Bagus. Nice. Alright, Pidah, ada soalan satu lagi kan untuk abang Apek? Betul. Saya kira soalan kenapa penting bertuhan tu abang Saiful dah jawab soalan terakhir saya. Dan saya kena modify soalan lain yang saya terfikir. Bang, berseni ni kalau tanpa cinta tak boleh bang. Dia tidak boleh dibuat-buat berseni ni. Mengukir satu seni ataupun suatu penciptaan itu perlulah dengan cinta. Abang setuju atau tidak bang? Tanpa cinta tak ada segalanya. Boleh. Silakan. Lag sikit tak? Lag banyak. At least abang dapat ke soalan saya ke? Ya. Soalan tu dengar ke bang? Ya bang, kenapa penting cinta dalam berseni ni? Seni ketuhanan, penting cinta. Seni lawak, semuanya saya tak rasa lari bukan daripada konteks cinta seni bang. je. Sebenarnya dalam kehidupan sendiri, cinta. sebenarnya kita ni pun dilahirkan atas dasar ni Rahman, ni Rahim daripada kasih sayang ibu bapa kita. Dengar? Lag Dengar. Dapat. Soalan dapat. Dengar. Dapat. Jelas. Okey. Dengar. Jelas. Okey. Korang dengar tak? Dengar.
Dengar. Dengar. Okay, dengar Alright. Macam saya cakap tadi, sebenarnya bukan saja sebenarnya bukan dalam konteks seni je, dalam hidup ni sendiri. Dalam hidup ni sendiri sebenarnya kita tahu kita dijadikan daripada sifat Rahman dan Rahim, kasih dan sayang daripada ibu bapa kita. So dia terapkan pada diri kita lah, rohani kita, jiwa kita, amalan kita. Sebenarnya memanglah daripada kasih sayang tu jadikan segala amalan kita tu lebih barakah. Kan? Jadi sebenarnya dalam seni tu sebenarnya konteks dia kena ada kejujuran dan keikhlasan. Besides teraju dia punya struktur utama tu memanglah cinta tu pada saya, macam kalau kita tanya doing what you like is freedom, liking what you do is happiness. So when you do what you like and you like what you do, dekat situ like tu sendiri itulah sebenarnya definisi cinta, sayang kan. So barulah lahir jujur, ikhlas. So itu konteks seni lah. Konteks seni dia lebih pada jujur dan ikhlas. Yang basic sebesar-besarnya memang kasih sayang. Itu struktur besar lah. Maknanya dari segi kita punya rohani dan jasmani, kehidupan kita. Sebab seni ni adalah pelaksanaan ataupun kreativiti. So jangan kelirulah dengan benda tu. Pada saya amalan tu sebenarnya yang kena terapkan. Bila kita amalkan luar dan dalam ada kasih sayang, jangan kata seni, apa sajalah usaha kita kan, pekerjaan ke, perniagaan ke, komunikasi kita, sumbangan kita, jariah kita kan, semuanya berdasarkan kasih sayang. Dan seperti apa yang kita buat ni lah, ni kan berdasarkan kasih dan sayang, prihatin kita. Kita jaga kita. So walaupun kita sekadar sembang-sembang santai je kat sini, so ini bukan saja, dia tidak saja orang cakap lebih pada seni saja. Dia konteks dia lebih meluas. Bagaimana pula orang yang tak ada seni kan? Takkan tak ada kasih sayang. So renung-renungkanlah. Pak Zah? Nice. Yep. Itu kita kira sebagai penutup daripada Abang Saiful Apek kot Itu opening tu. Itu opening. Itu opening. Kan dia start daripada belakang. Start daripada belakang. Penutup. Allah. Jawi. Jawi. So mungkin itu dikatakan ataupun sebagai mukadimah daripada Abang Saiful Apek. Mungkin akan memulakan program kita sekali lagi. Alright, terima kasih banyak kepada kepada Abang. Terima kasih banyak kepada Abang Saiful Apek kerana sudi meluangkan masa bersama dengan tvspeed.com. Kalau ikutkan kami ni nak stay je bang, sembang abang sampai pukul 1 pagi pun tak apa bang. Sebab banyak ilmu yang kita dapat daripada abang, banyak pengalaman-pengalaman yang abang share pada kita orang yang saya rasa menjadi inspirasi dan motivasi untuk saya sendiri dan tentunya untuk semua orang yang mendengar dan yang tengok live malam ni. Rugi. Siapa yang tengok live malam ni rugi. Tapi, ada tapi dia, Fidah. Tapi apa? Senang bagi kita akan potong video-video daripada live ni untuk kita jadikan inspirasi kepada rakan-rakan kita di luar sana. Betul. Kita akan sebarkan, kita akan spread the news. Kita tak akan makan seorangnya. Kita takkan sama kita akan bagi semua. InsyaAllah dapat ilmu malam ni daripada Abang Saiful Apek. Alright bang, terima kasih banyak bang Tapi InsyaAllah satu nanti ataupun di waktu yang lain. Tapi ada tapi tu. Ada tapi. Flawless lah. Tapi apa bang? Ada tapi tadi, tapi dia ada satu pause yang lama. Tapi dia bagi okey. Okey. Tak berhuruf, tak bersuara tadi. Itulah. Macam inilah bila satu pembukaan yang baik kan, kita bila selalu memberi satu pembukaan yang baik, insya-Allah akan diakhiri juga dengan baik. Itulah harapan kita dan doa kita. Amin insya-Allah. Permulaan kita tak penting. Tapi pengakhiran kita itu yang penting.
So satu pembukaan yang baik selalunya diberi panggilan mukadimah. Kalau pembukaan yang tak baik itu namanya makidimah. So kalau boleh kita elakkan makidimah, kita lebihkan mukadimah, hulurkan salam, dan macam saya cakap tadi, kita sentiasalah jangan give up. Kita beri pendedahan yang lebih ringkas pada mereka-mereka yang semakin sempit pemikiran mereka, yang semakin terdesak, semakin hilang pertimbangan, hilang arah, semakin keliru, tersesat dan sebagainya. So kita bagilah kata-kata yang macam saya cakap tadi, pendekatan-pendekatan yang lebih senang dihadam, insya-Allah. So dengan kata lain kepada korang, jazakallah khair, semoga dipermudahkan segala urusan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah, jangan isyak, jangan buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan Bang, belanja dibuat ni bang. Saya minta maaf tak? Sebab ada peminat abang request abang untuk abang buat gitu-gitu. Boleh ke bang? Rasa lag ke abang Saiful dah keluar ke lag? Abang? Dah. Oh, steady. Macam nak buat gimmick bang, kan. Saya sendiri personally. Baik bang. Sama-sama buat, Terima kasih. Terima kasih banyak bang sebab bersama dengan kami TV Sufi. Okay. Saya minta maaf tadi awal-awal saya rosakkan lagu abang. Aspalela. Tak ada. Teruskan, sebarkan good vibes. Tak ada masalah, kita kongsi. Benda-benda macam ni tak ada apa benda yang rosak lah. Yang rosak ni orang-orang yang hilang pertimbangan, yang kita perlu fix, kita perlu repair. Sama-sama diri kita pun tengah muhasabah diri kita, fix ourselves to fix others, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih bang. InsyaAllah. Saya akan terus mencari siapa itu bang, Aspalela. nanti betul. Baik, terima kasih banyak bang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dan kita akan bergabung sekali lagi. TV Boleh. X Saiful Apek. Alright, no problem. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Panjang Zah kita sembang tadi. Wow. Serius. Tapi sebenarnya Fidah, saya sendiri rasa tak cukup masa. Sebab banyak lagi benda nak tanya. Fidah pun dah skip sebab soalan ni. Kalau skrip kita ni, kita dah skip soalan banyak kan. Dah ada banyak soalan lain ni. Soalan. Sebab bila Abang Apek cakap, dia dah keluar soalan lain. Dia dah macam terbentuk. Dia macam dah InsyaAllah. Dah ada orang bisikkan soalan kat dia dan dia menjawab kan, betul tak? Dia dah macam saya rasa saya pun dah seronok lah. Saya rasa Zah penutup daripada TV Sufi. Betul. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton malam ini. Kepada yang tak sempat menonton malam ini, jangan risau. Anda boleh saksikan ulangan live ini di YouTube tvsufi.com. Kita akan update di IG tvsufi.com untuk sebarang maklumat tentang live malam ini. Anda boleh subscribe tvsufi.com di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Twitter dan yang terbaru kita ada di website dan juga di TikTok. Betul ke? Kita boleh umum pasal TikTok tu? Boleh. Akan ada video kuda kot. Video kuda pertama. Alright guys. Mungkin itu saja untuk kita malam ini. InsyaAllah esok kita akan ada live bersama dengan siapa Fidah? Zah umumkan. Kita akan ada live malam esok kan? Sabtu kan? Saya umumkan insyaAllah pukul 9 malam esok kita ada live bersama dengan Timbalan Ketua UMNO Setiawangsa. Betul ke? Betul ke malam itu? Saya pastikan yes, betul. InsyaAllah kalau anda Zah yang tahu kesudian, anda yang tak ke mana-mana. Betul. Mungkinlah waktu PKPD, tempoh PKPD ni tak ada yang boleh keluar, so why not kalau anda semua duduk depan laptop anda, depan handphone anda dan bersama-sama dengan kami semua untuk cuba memberi input ataupun informasi yang menarik untuk menghilangkan kebosanan anda waktu PKPD ini. Alright, mungkin ada maklumat lain Fidah, saya memang pasing-pasing dan tu je.
Mengenai tabung Jumaat, Ada info sekali lagi saya tambahan ke? ingatkan. Mungkin pasal program? Ada tabung Jumaat, sikit Yes. lagi tabung Jumaat. Mengenai tabung Jumaat, kita maklum masjid banyak tutup, tapi kita perlu ingat tabung masjid masih boleh digerakkan secara maya, masih beroda tayar tabung tu secara maya. Anda boleh terus bank in kepada tabung-tabung ini sekurang-kurangnya RM5, RM10 untuk bantu rakan-rakan kita. InsyaAllah kita kuatkan komuniti sehingga wakil rakyat suatu hari nanti susah nak minta undi dengan duit dan juga perut kita. Dia tak perlu nak isi perut kita. Betul, untuk mendapatkan undi. Kita susahkan wakil rakyat untuk meminta undi. Kita kuatkan komuniti, insya-Allah. Suatu hari nanti kita akan menjadi sebuah negara Madinah yang berjaya, insya-Allah lah. Amin insya-Allah. Baik dah, mungkin info malam ni. Mungkin sampai di sini saja live kita malam ni, ataupun ada info tambahan lagi? Tidak ada daripada saya. Terima kasih Pak Zah kerana melayan saya dengan Abang Apek. Welcome back to TV Sufi, Pak Zah. Malam ni kita enjoy gila memang. Hai, thank you so much. InsyaAllah kita starter lah untuk kita terusnya dan seterusnya. InsyaAllah. Baik, jumpa lagi. Anda yang sayangan tvsufi.com, jangan lupa subscribe YouTube tvsufi.com, jangan lupa follow IG, jangan lupa like page kita di Facebook, di Twitter, TikTok dan website kita tvsufi.com. InsyaAllah di waktu yang lain, di hari yang lain kita Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala